Jangan sentuh dia orang. Jangan sentuh dia orang. Kenapa repot? Boy. Tuan speaker kena buat ruling. Usul ini yang berhormat tuan yang betul. Speaker kena buat ruling. Mana perlembagaan. Dan speaker yang kena buat ruling. Standing order. Speaker kena buat ruling. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah bersama-sama kita hari ini ya, dalam Sembang Kopirasi. Ini adalah live kita sekarang ni, live di grup private Ustaz Nur Azman dan juga di Ansar Malaysia. Pada penonton di live Ustaz Nur Azman group private, kita sekarang ni and live juga di FB Ansar Malaysia. Jadi boleh pakat-pakat share lah dekat rakan-rakan, dekat keluarga, yang mana yang kalian ada kontak tu, share je dekat mereka semua. Sebab apa, kita sekarang ni nak bagi tahu jugalah bahawa sekarang ni kita dah ada satu FB page bernama Ansar Malaysia. Jadi banyaklah update yang kita akan share berkenaan perkembangan ladang rakyat dan apa-apa aktiviti-aktiviti yang terkini lah bersama dengan Ansar, insyaAllah. Jadi hari ini kita dalam live Sembang Kopirasi hari ini, kita topik kita hari ini sangat hangat dan berkaitan dengan isu semasa, iaitu demokrasi. Demokrasi itu demon crazy. Biar betul. So kita nak tahu, betul ke demokrasi ni demon crazy? Selalu kita dengar orang cakap pasal demokrasi ni mesti satu topik yang hangat, satu topik yang di mana orang akan bergaduh lah satu parti sini, satu parti sana ada dua belah pihak. Sekarang ni dah bermacam-macam jenis parti berparti-parti. Jadi kita bersama hari ni ada tetamu kita Ustaz Nur Azman, dan juga kita punya panel moderator kita yang kedua, Acik Eddie. Kita panggil Acik Eddie. Saya pada yang tak kenal lagi, saya Ali Ismail. Boleh panggil saya Ali. Okey. Abang Ali. Ali, InsyaAllah. Abang Ali ke ejen Ali? Abang Ali Ali Rima boleh lah, mana-mana. Macam-macam nama saya dipanggil Okey, jadi Acik Ali, macam mana? Boleh teruskan dengan soalan ke ataupun ada? Kita kenalan sikit beringkas dengan kita punya tetamu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Syukur alhamdulillah kita dapat berkumpul malam ni bersama seorang tokoh yang dikenali ramai, iaitu Ustaz Nur Azman daripada Ansar Malaysia. Jadi hari ni kita nak berbual je lah. Jadi konsep sembang santai kita pada malam ni, nama pun sembang santai. Jadi kita akan bertanya beberapa soalan berdasarkan topik yang kita bawa pada minggu ni lah. Jadi sebelum tu saya nak bertanya khabar lah kepada Ustaz Nur Azman. Apa khabar? Alhamdulillah sihat insyaAllah. Okay. Jadi boleh kongsikan sikit tak Ustaz berkenaan dengan perkembangan Ansar Malaysia? Boleh kongsikan seberingkas tak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam demon crazy
Lemon crazy, crazy. Sebut susah. Lemon crazy ni maknanya satu istilah baru yang kita nak sama-sama cuba bincangkanlah malam ni, insya-Allah. Dan alhamdulillah, pertama kita syukur diberikan kesempatan, dan alhamdulillah kita ucapkan tahniah kepada sahabat-sahabat kita yang mendukung media, tim media communication kita, Ansar, insya-Allah, yang diketuai oleh Abang Edi kita, Cik Edi Cik Edi. Ini Abang Ali alhamdulillah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita cuba buat ni akan dapat memberikan saham untuk kita meningkatkan usaha-usaha kebaikan membina Islam di atas muka bumi ini, insya-Allah. Jadi sebagaimana yang disebut tadi, Ansar ni Angkatan Sukarelawan Rakyat. Kita telah pun alhamdulillah berdaftar, dan kita sudah ada beberapa cawangan-cawangan secara low profile lah, tak ada high profile sangat di negeri-negeri. Dan kemudian alhamdulillah kita telah pun ada bergerak secara perlahan. Dan untuk projek yang pertama yang besar di Melaka ni lah, kita ada Rimbunan Kasih. Alhamdulillah kita telah bersama-sama dengan beberapa orang untuk kita buat ladang rakyat. Jadi ladang rakyat ni dah ada lah di sini. Jadi siapa-siapa yang ingin bersama boleh, masih lagi terbuka. Kita ada kurang lebih 13 ekar untuk permulaan ini. Kita akan menanam beberapa tanaman yang kita rasakan sesuai untuk kita jadikan sebagai permulaan. Dan insya-Allah akan ada kambing, akan ada ayam, akan ada ikan. Dan kemudian kita akan develop sistem semua sekali, maknanya daripada tanam, resources, sumber, sampailah kepada distribution. Jadi insya-Allah kita ada bahagian marketing, kita akan ada tim-tim yang berkaitan dengan cold storage, tim delivery, semua adalah insya-Allah. So mudah-mudahan bila kita dah mula bergerak nanti, dalam rakyat bukan hanya akan menghasilkan sayur-sayuran, makanan dan sebagainya, insya-Allah, yang bukan hanya untuk dijual dan diguna, dan bukan juga hanya untuk food bank. Kita akan buat food bank, insya-Allah. Kita juga berharap orang rakyat akan develop satu sistem kerja. Kita akan dapat buka kerja untuk orang awam, orang rakyat kita ni, yang semua bahasa mesti sektor lah, insya-Allah. So itu secara ringkas dalam rakyat lah, ada banyak lagi insya-Allah. Dan mungkin kita boleh refer kepada FB Ladang Rakyat, ada website. Itu kita serah kat Cik Edi kita lah, nak cerita pasal media communication ni. Dan insya-Allah sebagai mukadimahnya, kita ajaklah semua supaya berdapat bersama kita. Tak kira lah kita ni Islam ke tak Islam, Cina ke India ke, tak kira, kita buka kepada semua. Cumanya untuk pengkhususannya memang kita fokus kepada orang Melayu kita dan orang Islam tu secara fokus lah, insya-Allah. Jadi itu sikit sebanyak lah. Baik. Okey, terima kasih pada Ustaz Azman. Jadi kita dah dapat tahulah seberingkas berkenaan dengan Ansar dan juga apa yang sedang diusahakan lah, yang sedang dijalankan. Jadi kita hari ni Ustaz, kita nak sembang-sembang je lah. Jadi konsep kita pun sembang, jadi cara kita bertanya soalan, Ustaz menjawab kalau boleh kita secara yang bersantai-santai tapi dapat memberi kefahaman lah. Okay. Jadi kita nak sembang-sembang dengan topik hari ini, sembang koperasi kita yang bertajuk demokrasi. Demokrasi itu demokrasi, biar betul. Jadi kita nak dengar daripada Ustaz sendirilah berkenaan dengan topik ni. Sebagai pembuka lah Ustaz, sana sini orang memang sebut dengan perkataan demokrasi ni sebab kita sekarang ni hidup dalam zaman yang mengamalkan sistem demokrasi, kan? Jadi dari segi agama, bagaimana kita nak hubungkan? Adakah demokrasi ni dia boleh relate dengan agama? Baik, insya-Allah, alhamdulillah. Jadi perkara yang penting untuk kita semua faham,
Cuma tajuk ni agak sensitif sikit lah sebab kita sentuh demokrasi. Dan bukan saja sentuh demokrasi, kita demonkan dia. Jadikan dia setan. Demon ni setan. Bukan setan saja, crazy ni gila, setan gila. Jadi kalau kita nak translate dalam bahasa mudah ni, demokrasi adalah demon crazy. Demon crazy yang betul ke kan? Dia betul. Baik, tadi sebenarnya kita kena faham semuanya dari sudut konteks Quran dan Sunnah. Maafkan. Baik, kita kena faham dari sudut semua sekali. Sebab begini, kalau kita tak faham dari sudut semua, kita akan ingat benda ni terpisah-pisah. Sedangkan syaitan ni memang dia serang kita secara sistematik. Sebab tu dia menang. Sayyidina Ali kata, Sayyidina Ali bukan Abang Ali kan. Sayyidina Ali kata apa ni, dia kata kejahatan yang tersusun boleh mengalahkan kebaikan yang tidak tersusun. Sebab itulah mereka telah menyusun semua sekali. Dan kalau kita tengok kan, apabila mereka menyusun semua sekali ini setelah mereka mengalahkan Osmania yang last sekali 1924 dulu, kan, kita dapati mereka telah menyusun seluruh sistem sehingga kita dapati sistem yang dibuat tu semuanya untuk menghancurkan Islam. Ini yang kita tak nampak. Jadi yang kita nampak, kita lahir-lahir kan, mungkin kita lahir 50 tahun yang sebelum ni, 60 tahun, 70 tahun, paling tua pun 97 tahun yang ada lebih kurang kat Malaysia ni kan, yang kita tahu lah kan. Jadi kalau kita lahir 100 tahun pun kita lihat sebenarnya rupa-rupanya kan, kita telah hidup lahir tu kan, dalam sistem yang duduk di bawah kejatuhan Osmania. Bila jadi kejatuhan Osmania ni, mereka susun, iblis ni dipandai, dia susun macam mana yang disebut dalam Al-Quran. Allah gambarkan dia akan datang dari depan, belakang, kanan, kiri. Maknanya digambarkan aku akan jadikan seluruh aspek kehidupan hamba-Mu itu tadi sebagai kehidupan yang rosak. Jadi apabila kita faham yang ini, baru kita faham, rupanya yang dia nak rosakkan kita ni bukan sembahyang, bukan puasa, bukan haji, bukan suruh kita minum arak. Itu semua serpihan-serpihan. Tetapi yang mereka nak rosakkan kita itu ialah the whole system yang menyebabkan boleh semayang. Sebab dia tahu kalau dilarang semayang, orang tak boleh nak tak boleh nak semayang, orang marah kan. Boleh semayang, tapi semayang yang lalai. Boleh sedekah, boleh zakat yang riak. Kan, boleh buat baik yang bercampur-campur dengan niat-niat yang duniawi. Jadi kita lihat bila dia buat satu sistem, apa pun yang digambarkan kebaikan dalam sistem itu, selagi sistem itu diasaskan oleh mulkan jabariyah tadi, sistem yang dibuat oleh syaitan tadi, maka kita akan duduk dalam keadaan melampaui batas, iaitu disebut sebagai duduk dalam sistem taghut. Taghut ni kan, kalau kita nak tengok, dia berasal daripada perkataan tughyan, bukan durian, tughyan. Tughyan ni maknanya apa? Kan, melampaui batas daripada apa yang disyariatkan oleh Allah. Okey. Kalau kita faham yang ini, baru kita faham kenapa Allah kata, wahai orang beriman, masuklah dalam Islam seluruhnya. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Baru kita faham. Dan bila kita faham yang ni, Allah kata apa? Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Kita ingat jejak langkah syaitan ni satu langkah. Jejak langkah syaitan ini ialah semua jejak dia, seluruh sistem kehidupan yang dia buat. Bila seluruh kehidupan yang diasaskan oleh syaitan, iblis ini, maka itu semua adalah merupakan yang akan merosakkan Islam. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Allah bukan sebut jangan ikut jejak langkah syaitan sahaja, tapi Allah kata apa? Innahu lakum aduwwun mubin. Mereka ni musuh kamu. Jadi maknanya bukan saja jangan ikut, tapi mereka serang kamu, perang kamu. Baik. Jadi oleh itu, demokrasi yang digambarkan ini
sebenarnya adalah satu sistem yang memang dipromotkan. Bukan saja promote, dia paksa kita ambil. Contoh, kalau ada setengah-setengah tempat tak nak ikut demokrasi, maka dia akan perang tempat itu. Kita boleh nampak sekarang berlaku di mana-mana pun kan. Kalau sekarang ini ada dua, satu sosialis, satu lagi demokrasi. Kan, yang sosialis yang sebelah China, Rusia, yang digambarkan sebagai sistem sosialis, kan, yang di-create melalui siapa dipanggil nama itu, yang komunis tu, Karl Marx kan dan sebagainya. Kemudian yang sebelah sini adalah barat. Jadi dua-dua itu ekstrim. Yang satu bebas, yang satunya pemisahan agama dengan kehidupan sekular. Yang satu lagi ialah dia memaksa kita duduk di bawah dictatorship sosialis. Sosialis maknanya dia kontrol semua sekali, ini komunis. Jadi dua-dua ni merosakkan Islam. Ya, sebab itulah bila kita kata demokrasi memang sungguh demon, iaitu syaitan yang asaskannya. Crazy memang dibawa kepada kegilaan. Kegilaan itu ialah merupakan perkara yang digambarkan oleh Allah sebagai taghut. Taghut ni apa? Melampaui batas. Saya nak ambil petik satu apa Allah sebut sini kan. Allah kata apa? Sehingga hari ini kita terpaksa ikut apa yang ada pada mereka tadi. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Sehingga menjadikanlah orang-orang alim dan juga pendeta-pendeta sebagai Tuhan. Kenapa Allah gambarkan sebagai Tuhan di sini? Walaupun tak menyembah mereka, kerana kita ikut apa saja mereka nak. Sistem nak tadi. Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Bila kamu taat mereka buat pada apa yang mereka nak tadi, kamu akan jadi musyrik. Ini Allah sebut dalam Quran. Jadi apa yang menjadikan musyrik tadi? Antaranya ialah bila kita meletakkan apa yang ada kepada tadi itu di hadapannya. Saya baca makna panjang ayat ini. Tidakkah kamu hairan, wahai Muhammad, melihat orang-orang yang mendakwa bahawa mereka beriman kepada Quran? Tak heran ke tengok orang itu beriman dengan Quran yang diturunkan kepada kamu dan juga kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, tetapi mereka suka berhukum dengan taghut yang melampaui batas tadi, yang tidak ada asas akidah, tidak ada asas sebagainya, yang kita kata Islam tadi, padahal mereka diperintahkan supaya kufur. Padahal mereka diperintahkan supaya kufur kepada taghut kepada syaitan tadi, tetapi syaitan telah menyesatkan mereka. Jadi Allah gambarkan syaitan yudilluhum dalalan ba'ida, dan Allah menggambarkan mereka telah sesat. Jadi sebenarnya perkara ini menjadi satu yang sesat. Saya nak ringkaskan apa yang digambarkan oleh Allah SWT dalam kitab, dalam Quran, yang telah cuba ringkaskan oleh ulama-ulama kita. Mana dia tak keluar. Yang pertama sekali, kenapa dia kata crazy dan dia kata demon? Kerana yang pertama sekali kan hukum dan hak untuk meletakkan hukum tu berada di tangan rakyat. Itu demokrasi. Jadi kerana situ kekuasaannya lah dalam bentuk kelompok. Jadi huraiannya panjang, tapi kita bukan pasal bual-bual kan. Yang kedua, kerana demokrasi tadi adalah kekuasaan rakyat yang berkuasa, iaitu dengan dasar-dasar bukan iman, taghut, tidak berdasarkan pada Quran. Bukan Quran jadi dasar. Jadi selagi Quran tidak menjadi dasar, maka selagi itulah dia menjadi satu sistem yang akan membawa kita kepada keruntuhan. Yang ketiga, kerana dia adalah merupakan buah daripada sekularisme, iaitu pemisahan antara agama dan kehidupan. Jadi demokrasi ini berasal daripada bila orang tak nak agama dah. Pada masa tu kan, zaman Renaissance dulu kan, jadi dia naikkan demokrasi supaya dia nak tolak kuasa church pada masa itulah, kuasa gereja kan. Jadi ini antara perkara yang besar lah, yang digambarkan tentang pandangan Al-Quran dan hadis. Jadi kalau kita tengok, kalau kita beriman dengan demokrasi sebagaimana yang dikehendaki oleh barat yang ada pada hari ini, maka boleh membawa kepada musyrik dan boleh membawa kepada kufur. Kalau kita tidak berhati-hati, boleh membawa kepada kufur. Sebab tu ada grup, ada pandangan yang dari kalangan orang Islam ni yang menolak terus, 100% menolak demokrasi. Itu pandangan yang pertama lah. Jadi pandangan pertama ni memang, kenapa? Kerana menetapkan hukum tu hak Allah. Boleh kita kata
nak bagi minum arak, tak minum arak, judi, tak judi, kita tanya kepada manusia. Sedangkan arak hamba haramkan. Jadi itu dah digambarkan sebagai satu yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan, jadi ini asasnya begitu. Jadi mengutamakan hukum taghut daripada hukum Allah, maka itu adalah merupakan satu kekafiran. Jadi sebab itu ada di kalangan orang Islam kita yang menolak terus demokrasi. Sebab asasnya adalah asas tidak ada iman, tidak ada Islam, dan asasnya tidak ada sesuatu yang berkaitan dengan akidah. Jadi sebab itu Barat amat marah kalau kita cakap macam ni kan. Baik, itu pandangan. Ada 3 pandangan. Pandangan pertama itu, yang pertama, asas demokrasi adalah asasnya bukan asas iman. Jadi ini banyak hujahnya, banyak ayatnya kalau kita nak bincang panjang. Tapi nak seperti itu. Yang kedua, pandangan yang kedua nak gambarkan sini dari sudut agamanya ialah oleh kerana kita berhadapan dengan suasana mulkan Jabariyah hari ini, maka orang Islam tak kuat. Orang Islam tak kuat. Kita dijajah, tak kuat sebagainya. Dan strategi yang digunakan oleh musuh, kenapa dia suruh kita ambil sangat demokrasi ini, supaya kita berpecah. Memang suruh kita pecah. Dan kita pecah pun. Ada orang yang setuju, ada orang tak setuju. Ada orang yang memang ambil demokrasi sebagai perjuangan dia. Jadi pandangan yang kedua dari sudut kita kata penggunaan demokrasi pada orang Islam, pada agama ulama-ulama kita ni, walaupun demokrasi ini memang asasnya kita kata kufur, meletakkan makhluk di atas Allah, Quran contohnya, dan mencampur adukkan antara al-haq dan batil, bebas, liberal, dan juga dia mempunyai hasil yang kita kata penipuan, banyak penipuan. Kita nampak benda itulah, kita dah bincang sebelum ni. Jadi ada pandangan-pandangan daripada ulama-ulama kita, contohnya Syekh Dr. Yusuf Qaradawi, Syekh Jasim, ramai lah. Ini Muhammad Al-Banna sendiri dan ramai lagi, Salman Al-Auda, termasuk jugalah kita kata Syekh Salman, contohnya daripada Saudi, yang kita lihat fatwa-fatwa mereka ini, dia menggambarkan bahawa sebenarnya apabila kita berada dalam demokrasi ini, kenapa kita tidak boleh nak tolak demokrasi? Kerana demokrasi ini kan dia akan menjadikan kita dikongkong oleh satu yang lebih hebat lagi. Jadi 2 je dalam mulkan Jabariyah ni. Yang pertama demokrasi, yang kedua dictatorship. Komunis tu dictatorship. Parti komunis dikontrol semua sekali. Sebab tu China dia boleh kumpul semua duit dia, jadi kaya semua, sebab semua orang bawah dia kerja, dia ambil semua sekali. Jadi kita lihat bagaimana sama ada sosialis, komunis atau demokrasi. Ini 2 je setelah kejatuhan Osmaniyah. Islam mana? Islam dah dijatuhkan. Jadi kita lihat apabila perkara itu berlaku, maka sebenarnya dalam hal ini, ikut pandangan ulama-ulama yang ada pada hari ini, sekiranya kita tidak memanfaatkan keadaan yang ada kebaikan dan keperluan kepada umat, maka kita akan jadi lebih teruk. Jadi maknanya kita memilih antara 2 mudarat yang besar. Mudarat yang pertama ialah sistem sosialis authoritarian, iaitu diktator. Macam mana yang ada di China contohnya, diktator, dia boleh kontrol semua sampai sekarang. Yang kedua ialah ada pilihan untuk jadi ketua, tetapi juga asasnya juga adalah syirik tadi. Jadi daripada 2 ni, yang mana satu yang lebih baik daripada 2 yang buruk ni, maka dia kata demokrasi lebih baik. Kerana apa? Demokrasi itu dia memberi pada kita peluang untuk pilih ketua yang tak baik daripada yang teruk tak baik, daripada yang baik sikit kan, ataupun kurang jahat. Jadi bila disebut begitu, maka saya nak bacakan pandangan Syekh Qaradawi. Contohnya dia kata, melihat dalam maksud ini, maka demokrasi dalam politik maknanya rakyat bebas memilih pemimpinnya, menolak hukum diktator. Jadi ini lebih baik daripada diktator. Diktator ni dia boleh tekan kita, dia boleh peras kita, dia boleh buat apa saja dia nak kan, kalau dia dah menguasai. Sesuai dengan inti Islam, maknanya kita mesti memberikan kebebasan untuk memilih. Jadi dia kata adalah sikit kebaikan pada demokrasi ini. Jadi kita sebut sini, kita berada tadi bukan kerana kita reda dengan demokrasi tadi, tapi kita berada di situ kerana intinya rakyat boleh memilih pemimpin dan tidak dipaksa untuk kita nak
ambil kita kata orang yang akan menjadi detektor kepada kita. Dan di sinilah dia katakan bahawa ada kebaikan lah. Contohnya digambarkan kita lihat Allah mencela Firaun dan penguasa yang detektor itu, maka di sinilah ada kebaikan pada rakyat yang boleh pilih dalam rangka untuk memperkuatkan Islam. Jadi kita pilih tadi bukan dalam rangka ikut apa yang sistem dah ada, reda tadi, tapi kita pilih dalam rangka nak supaya mudah-mudahan kita pilih itu sesuatu yang boleh membina kekuatan Islam. Itulah siasah yang penting untuk kita faham di sini. Bukan reda dengan sistem yang telah terang-terang meletakkan manusia lebih daripada Allah. Kita tak reda yang itu. Tetapi kita mengambil pilihan kerosakan yang lebih teruk. Kerana apa? Kalau kerosakan tu yang teruk itu berjalan, maka kita akan lebih tertekan, ramai orang akan mati, ramai orang akan menderita. Kita tidak ada peluang-peluang untuk kita nak min khilal dalam kita kata membina kekuatan yang ada dengan sebab detektor tadi. Kita bagi contoh, satu ketika negara Arab semua pakai detektor belaka, Saddam Hussein. Bila Saddam Hussein kontrol, kita tengok habis. Nak pergi semayang pun satu tempat dia tak bagi. Saddam Hussein ni baik, tapi kita tanya dengan kawan-kawan kita Iraqis, Saddam Hussein ni bila dia memerintah tu sampai mereka ulama pun dibunuh. Dia nak bunuh macam tu je, tak ada orang buat apa-apa. Sekarang ni at least boleh pergi ke mahkamah lagi. At least boleh kita siasat-siasat lagi kan, kalau demokrasi, kalau tidak habis. Jadi inilah anda digambarkan bagaimana pilihan tadi bukanlah kerana kita menjadikan demokrasi sebagai sistem kita, akidah kita, pilihan kita, kehidupan kita, tapi kerana kita duduk di mulkan Jabariyah. Ini yang kita kena faham ni. Kalau kita tak faham yang ini, maka kita ingat kita nak kena buat sesuatu yang melangkaui daripada kemampuan kita sebagai seorang Muslim, insya-Allah. Jadi pandangan yang ketiga yang last itu apa? Dia jadikan demokrasi sebagai hidup dia. Kerana dia kata demokrasi yang terbaik sebagainya, dan inilah merupakan satu obat yang boleh sembuhkan tanah air dan sebagainya. Maka kita dapati timbul satu istilah baru sekarang, dipanggil crowdocracy. Crowdocracy ni maknanya kita pilih juga wakil rakyat, tetapi bila nak buat hukum-hukum RUU 335 ke apa sebagainya, nak buat akta baru ke, dia dapatkan referendum daripada rakyat. Dia kata lebih baik daripada demokrasi yang ada sekarang. Jadi sebenarnya asas masih sama. Asas masih sama. Kita pun nak fight. Rupanya kita bukan fight. Yang penting al-Islam. Jadi sekarang ni masyarakat, rakyat, orang Islam sendiri tak faham. Islam tu satu sistem kehidupan, tak faham. Dia faham Islam ni nasyidnya, Islam is a way of life. Nasyid je kan. Islam sembahyang, puasa. Dia tak nampak Islam sebagai satu kehidupan yang menyeluruh, meliputi semua aspek. Jadi rupa-rupanya yang datang tadi tu, sistem tadi tu, demokrasi tu, dia jadikan kita ni sekular. InsyaAllah. Jadi sekarang ni Ustaz, kita dah ada orang kata apa, gambaran lah, beberapa pandangan tentang demokrasi dan kaitannya dengan Islam. Jadi sekarang ni soalan yang kedua, macam mana kita nak kaitkan sistem ni dengan kena mengenanya dengan siasah kebangkitan Islam di akhir zaman. Jadi boleh Ustaz jelaskan macam mana demokrasi dalam siasah kebangkitan lah untuk orang Islam. Baik, jadi alhamdulillah kita dah mendekati 100 tahun. 1924 kita kata Amirul Mukminin dah jatuh, dipecat. Kemudian selepas tu kita lihat bagaimana kita terus duduk dalam keadaan kegelapan, Islam dalam kegelapan, dalam keadaan dagang ganjil asing. Walaupun Islam ada PhD, orang tu ada PhD Islam, tapi dia menyokong riba juga. Dalam Islam sokong riba. Walaupun dia PhD dalam Islam, dia buat sistem riba jadi nampak, jadi riba tu jadi cantik, jadi nampak Islamik, walaupun asalnya riba kan. Jadi kita tengok lahir juga cendekiawan Islam, lahir juga orang Islam, tapi bila sistem tu melahirkan kita, jadi ustaz sekular. Ustaz yang sekular.
Jadi apa ni, engineer yang sekular lagi sekular lah. Jadi doktor lagi sekular hari ni. Kena pula dia punya education itu Rockefeller punya kan. Jadi kita tengok hari ni kan, yang lahir daripada sistem itu ialah kegelapan bagi Islam. Jadi kalau kita letakkan siasah kita ialah siasah politik kepartian semata-mata untuk menang Islam, untuk kebangkitan Islam, inilah di siasah kita, siasah demokrasi, maka kita kena tipu bulat-bulat dengan syaitan dan iblis. Bulat-bulat. Kerana kita duduk dalam gelanggang dia. Contoh macam kata main bola, ni Padang main bola kan. Kita ada sebelah orang, dia ada sebelah orang. Tiba-tiba tengok kita badan besar, Ali besar, Pak Cik semua besar-besar ni. Badan kami kecil, kami nak 20 orang dia masuk, dibenarkan. Itu peraturan, dia boleh buat peraturan dia. Kemudian bukan saja dia buat peraturan dia, referee pun dia. Bukan kroni, dia, memang dia, musuh. Jadi bagi semua mesti pakai, confirm dia menang lah. Boleh lawan. Itu confirm menang. Dia punya referee, dia punya padang, dia punya peraturan pun dia, semua dia. Jadi kita lihat hari ni, bila kita duduk di dalam satu sistem mulkan jabariyah yang digambarkan oleh iblis, dia akan kontrol semua sekali. Kita belajar ni, belajar tu. Dan orang agama, belajar agama jadi tak tahu sains. Kan? Bodoh bagian pengurusan. Minta maaf lah no. Pengurusan bodoh sikit, tak kerti. Matematik lagi jauh. Saya ustaz, matematik saya ni lemah. Itu begitu pula dia. Kalau nak sebut bagian sains pula bodoh bagian agama. Kan? Tak boleh nak combine. Sedangkan Allah perintah kita semua sekali serentak. Jadi pertama, siasah kebangkitan dengan sistem yang ada hari ini, kalau kita bergantung dengan dia, berpegang dengan dia, itulah asas kebangkitan kita. Kalau politik, kepartian. Kalau sosial yang liberal. Kalau ekonomi yang riba. Kalau itulah asas-asas kebangkitan akhir zaman yang kita nak, maka kita tidak akan dapat tegakkan Islam. Ini daripada mana? Daripada sunnah Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah SAW dia tak ikut sistem musyrikin. Walaupun Rasulullah meniaga, tapi meniaga itu sekadar yang diizinkan dari sudut perniagaan, dari sudut Al-Quran dan Sunnah tadi. Dia tak ikut sistem ribanya, sistem penindasan, dia tak ikut. Rasulullah SAW tak ikut. Jadi sahabat-sahabat dibina dengan satu sistem yang tersendiri. Jadi sebab itu, untuk siasah kebangkitan, kita kena tengok dari sudut dua aspek. Yang pertama, aspek fikri, kefahaman. Kenapa orang Islam tidak boleh bangkit? Kerana dia tak faham. Dia ada ilmu, tak faham. Apa contoh ada ilmu tak faham? Dia faham tentang satu benda, hadis yang terputus-putus, terpotong-potong. Dia ingat itulah dia faham, maka dia berkata inilah dia sebenar, inilah Islam. Yang itu pula, dia faham hadis yang lain, terpotong-potong, maka kata dia buat hadis yang lain. So, engkau bid'ah. Dia kata, ni bid'ah. Engkau sesat, engkau bid'ah, engkau sesat. Akhirnya, dia pun membid'ahkan orang, memfasikkan orang, mengkafirkan orang. Kenapa? Kerana dia dapat satu yang terpotong-potong. Jadi akhirnya dia ada ilmu, dia tak faham. Ilmu dengan ilmu dia bergaduh, berdebat. Ni salah ni ustaz. Ada seorang ustaz, dia bantai seorang ustaz yang lain. Gini, dia cakap, ni salah ni hujah dia. Betul lah dia hujah dia. Itu pun dia hujah juga. Yang sebutkan sini, dia ada ilmu, tak ada kefahaman. Jadi, bila ilmu saja, ilmu yang duduk di atas asas sekular. Saya tanya contoh masuk universiti lah. Kalau belajar universiti, berapa kali jumpa dengan lecturer? Ni mesti Pak A ni. Jadi nak tunjuk kat sini, kan, kita kerap jumpa berapa kerap. Kita boleh mendalami hati, jiwanya. Boleh melihat dia, mencontoh dia. Dia tak ada sistem macam tarbiyah orang yang murabbi, mutarabbi orang yang mendidik, yang dididik. Tak ada sistem tu. Yang ada, kalau kita bincang dia, kalau soal matematik je. Kalau pasal sains aja. Dia tak ada lain, terpisah. Jadi akhirnya, hidup kita jadi robot. Tak ada orang yang bimbing. Jadi macam itu, orang profesional tapi kering. Jiwanya kering. Otaknya tu hanya fikir benda-benda yang luar biasa. Jadi sebab itulah, siasah kebangkitan Islam, dia tidak boleh diletakkan kepada siasah yang dibuat oleh mulkan jabariyah. Oleh kerajaan yang kita sebut taghut, kerajaan-kerajaan yang terputus daripada Islam itu sendiri. Jadi kalau kita nak ikut itu sebagai strategi, boleh kita fikir.
Mungkin strategi untuk nak berhadapan sesuatu, nak pilih yang lebih baik daripada yang tak baik, atau yang kurang sikit buruk daripada yang banyak buruk. Jadi strategi okey, tapi untuk siasah kebangkitan kita kena kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sunnah Nabi? Yang pertama, Nabi dakwah. Kena ada usaha dakwah, kena ada usaha memberikan kesedaran, menyentuh hati-hati manusia tadi, supaya hati itu kembali balik kepada Allah, beriman semula kepada Allah SWT, beriman kepada Al-Quran. Kita hari ini beriman tak dengan Quran? Ini satu soalan yang kita kena tanya. Ya, beriman. Apa tanda kita iman? Berapa banyak baca? Berapa kali tadabbur? Berapa kali kita menghayati? Berapa kali kita amalkan ayat-ayat yang kita baca? Jadi kita tengok, kan? Betul aku ni beriman. Rupanya kita sekadar nampak Quran ni macam kitab suci, kan? Masa nak mati, masa nak kahwin, masa ada kerja baru baca. Bukan suatu yang kita jadikan di kehidupan kita. Iman kita dengan Quran pun terlalu jauh. Apa lagi kita nak menghidupkan Quran dan memperjuangkan Quran. Nabi dulu memperjuangkan Al-Quran, memperjuangkan wahyu Allah, menegakkan Al-Quran dalam kehidupan. Jadi ini yang kita tengok, kita lihat bagaimana jauhnya kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada Islam. Inilah sistem yang telah berjaya menjadikan kita jauh hari ini. Jadi sebab itu siasatnya mesti yang pertama dakwah. Dakwah yang kedua bukan saja dakwah, mesti ditingkatkan tarbiyah. Mesti kita tingkatkan. Kan? Kita baca Quran tak cukup sekadar baca, kita faham. Lepas tu kita tingkatkan dengan perjuangan jihad fi sabilillah. Jadi ini dua tiga besar. Dan dia ada prinsip-prinsipnya. Siasah kita ada prinsipnya. Yang pertama sekali, prinsipnya mesti bermula dengan iman. Ulama-ulama Hasan Al-Banna rahimallah, Syekh Ahmad Yasin, siapa lagi? Sebutlah ulama-ulama yang memang betul-betul jelas perjuangan. Muktabar ni, pertama dia kata al-iman al-amiq, iaitu iman yang mendalam. Ini siasah kita. Macam mana nak membentuk iman yang mendalam pada semua. Itu siasah. Nak memimpin, nak mengurus. Yang kedua, siasat kita ialah bagaimana nak membina satu penyusunan yang rapi. Penyusunan rapi maknanya nak bersatu. Ini ustaz-ustaz banyak, ramai ustaz-ustaz, tapi tak bersatu. Kan? Seorang ustaz sakit, lepas cocok sakit. Aku. Jadi bila sakit dah tak boleh mengajar, tak boleh apa, nak minta tolong dengan ustaz-ustaz lain pun semua pakat pun tak tahu je. Tak ada ukhuwah tak ada. Yang ada, bila dibuat salah, tembak, bantai, tembak, bantai, tembak, bantai. Ini berdoa, ini hadis dhaif. Ustaz guna hadis dhaif ni. Hadis dhaif tak boleh guna sebagainya. Jadi, yang ada macam mana nak bergaduh je. Macam mana nak pecah je. Tapi, macam mana nak menyusun tanzim, yang penyusunan yang rapi ni, yang mana kita sama-sama kita jamaah-jamaah, kan banyak jamaah-jamaah sini. Kelompok-kelompok, kumpulan-kumpulan nak disatukan, nak buat sama-sama. Ni kita nak buat ladang rakyat. Kita nak seru kepada semua NGO, mari kita bersama-sama, pakat-pakat buat sama-sama lah. Contoh kan? Baik, jadi kita lihat sini, yang pertama ialah pembinaan iman, kedua penyusunan yang rapi, termasuklah ukhuwah, termasuklah penyusunan pergerakan, strateginya, uslubnya. Contoh saya sebut sini, saja mungkin ada soalan lain kat depan ni. Macam bagaimana strategi kita? Jadi, yang ketiga ialah mestilah kita amal yang berterusan, jihad yang berterusan. Al-jihadu da'im. Ini adalah siasah. Macam mana nak berterusan? Nak berterusan, kita kata kita kena bangkitkan Islam segera. Mari kita bakar gereja, bakar kuil, bakar semua apa jadi. Kalau dah katakan ada orang kita pakat ni, kita bakar gereja, kata sebut kan, apa jadi daripada? Atau kita kena tangkap. Kan? Yang kedua, kerajaan gereja lebih besar daripada yang dibakar, yang telah dibakar tadi. Tak selesai masalah. Jadi, maknanya ada yang setengahnya dengan emosinya, kita buat ABC, sehingga akhirnya ABC itu sebenarnya patah balik ke keburukan kepada kita. Kemudian, yang lebih hebat lagi, berlaku takfir. Takfir apa tahu? Takfir, kafir mengkafir. Itu yang berat. Jadi, maknanya siasah kita hari ini, kan, strategi yang dibuat oleh mereka nak pecahkan kita. Kita pula tengok kita lebih baik daripada dia. Ini ulama yang tak cakap pasal maksiat ni. Dia pun kata ulama ni tak cakap pasal maksiat, tak tegur kerajaan mungkar, maka ulama ni fasik. Ulama yang fasik ini dia boleh reda, dia kafir. Kafir boleh bunuh pula macam itu. Jadi kita lihat orang yang
yang tidak faham akan kaedah-kaedah macam siasah yang sebenar tadi, maka dia ikut emosi, dia pun tuduh, akhirnya kita gaduh sama kita. Berlaku di Syria, orang Islam bunuh orang Islam sendiri. Kenapa? Kerana kita berada di dalam satu yang kita tak faham. Jadi itu siasat kebangkitan sistem hari ini. Kita berada dalam mulkan Jabariyah yang mengongkong kehidupan kita semua. Kalau kita ikut apa yang ada tu secara satu sebagai asas untuk kebangkitan, kita tak akan ke mana-mana. Jadi kita kena buat satu yang kita kata independen daripada yang lain tu, pelan-pelan ikut kemampuan kita tanpa menimbulkan kekacauan, tanpa dengan kaedah-kaedah hikmah, kaedah-kaedah hikmah dan kaedah-kaedah yang sesuai dengan wakil dan realiti kita, kekuatan kita, kemampuan kita. Okey, terima kasih Ustaz. Panjang lebar Ustaz punya ulasan. Jadi harapnya jelaslah pada kita. Kita dah sedar yang sekarang ni kita memang berada dalam zaman bukan Jabarian yang mengamalkan sistem yang tidak berlandaskan Islam dan iman lah. Okey, jadi dalam keadaan yang sedang keliru masyarakat dalam apa ni kekeliruan lah. Jadi sampai ada satu golongan yang tak nak ambil tahu dan mengambil bahagian dalam demokrasi ni. Jadi apa pandangan Ustaz? Baca apa yang ditulis oleh Yusof Adawi sikit lah minum ni sebab ni kopi tu buka. Baik, saya nak bacakan beberapa pandangan para ulama kita supaya kita lebih jelas lah. Ni kita dekat sikit dulu. Mana dia? Payah dia. Baiklah, sekejap lah saya baca pandangan mungkin dia. Jadi kita tengok apa kata-kata daripada beberapa orang ulama kita yang kita nak sebut kat sini. Syekh Salman Awwal dia kata apa dalam fatwa yang dia kata, sesungguhnya saya menggabungkan suara saya dengan suara syekh-syekh yang lain dalam fatwa di mana kita memberikan supaya suara syariat, suara itu dapat disampaikan, suara Islam itu meringankan yang bahaya, memilih yang terbaik. Sekali lagi dia kata meringankan yang bahaya. Kerana suara yang ada itu boleh berpengaruh walaupun kecil. Adalah urusan dakwah. Kemudian saya nak sebut apa yang suka disebut. Yang kami maksudkan dari demokrasi, dari sisi politik darinya ialah intinya rakyat yang memilih orang yang memimpin. Jadi intinya bukan rakyat menghukum, bukan hukum, tapi memilih tu. Kebolehan kita memilih tu. Jadi memilih itu adalah merupakan salah satu daripada kelonggaran yang Allah izin berlaku sekarang. Bukan kita mereda dengan rakyat menjadi penghukum, membuat hukum. Tidak dipaksakan oleh penguasa atas kerelaannya. Jadi penguasa boleh bagi kebebasan kepada kita nak memilih tadi. Dan ini telah pun ditetapkan oleh Islam. Di bahagian ini memang Islam. Kita boleh memilih pemimpin kita ada dalam Islam. Jadi Allah reda yang ini. Ada syura, ada bai'ah, dan mencela Fir'aun. Allah mencela Fir'aun, diktator tadi. Maka dia kata sini, rakyatlah yang memilih orang yang kuat, yang terpercaya. Siapa yang kuat dan terpercaya, yang sangat pintar menjaga perintah-perintah untuk mengikut kebaikan. Tangan Allah bersama dengan jamaah. Sebut kat sini barakah tadi. Maka sebab itu digambarkan kat sini bahawa sebenarnya dalam isu pemilihan tadi ada pun klaim sebahagian daripada para agamawan bahawa demokrasi berlawan dengan hukum Allah, kerana hukum rakyat kita katakan kepada mereka yang dimasukkan hukum rakyat di sini adalah berhadapan, itu berbanding dengan kekuasaan satu orang yang mutlak. Jadi yang masuk hukum ni, mana satu lebih baik? Seorang kepalanya dia diktator dengan ramai orang tadi. Jadi tentulah ramai orang itu lebih baik yang buruk daripada yang buruk-buruk tadi. Jadi bukan kita yakin itulah yang terbaik, dan bukan kita yakin itu sistem kita, ni sistem orang. Kita pinjam sistem barat.
Kita kena rasa, kita pinjam sistem barat. Sistem kita ada pemimpin yang Islam, mesti syarat pemimpin Islam. Mesti syaratnya dia mesti ada Al-Quran. Contohnya kalau kita hari ini sultan-sultan dia ada dia menjaga agama, mesti ada agama di dalam pengetahuan tadi. Dia tidak boleh lebih daripada Al-Quran dan Sunnah. Tapi kita pinjam sistem barat. Jadi bila kita pinjam sistem barat, barat paksa ke atas kita. Boleh tak kita kata saya nak tegakkan negara Islam di Malaysia? Boleh tak agaknya? Tak akan diperangi oleh Britain. Kita tak akan dibenarkan, tak akan diizinkan. Jadi sebab itulah hukum rakyat di sini ialah bukanlah maknanya kita terima mutlak, kita kata tauhid kita tadi itu, kita kata terima kepada apa yang berlaku, tetapi untuk mengelakkan mudarat yang lebih besar, kita hanya pilih sesuatu berbanding dengan detektor tadi. Kerana itu pembicaraan kita tentang demokrasi di masyarakat Islam iaitu berhukum kepada syariat Allah. Dalam demokrasi kita, demokrasi Islam, hukumnya mesti syariat Allah. Jadi itu kita kena faham. Kita kena faham. Jadi sebab itulah dalam hal ini, apabila dalam keadaan sekarang ini sekiranya kita rasa demokrasi ini kotor dan sebagainya, betul dia kotor dan sebagainya, betul dia tidak berlandaskan kepada akidah, dia berlandaskan kepada barat, liberal dan sebagainya. Tetapi kita juga ada satu lagi tanggungjawab, iaitu untuk meringankan mudarat yang ada di hadapan kita. Jadi mudarat yang ada di hadapan kita ni ialah mudarat yang datang daripada perancangan secara langsung yang mereka nak buat. Contohnya pada hari ini kita tahu Zionis. Contohnya Zionis. Kita tengok Zionis kan. Zionis yang ada di Palestin. Dia boleh dibagi tak kebebasan macam kita nak macam kepada rakyat Palestin? Dia tak bagi. Itulah yang dipilih dua lah, sama jadi macam tu ataupun jadi macam pilih tadi. Tentulah yang pilih itu lebih baik, tapi bukan dari sudut akidah, dari sudut ikhtiar kita untuk nak bina kekuatan. Jadi sebenarnya pemilihan itu jadi asas dia. Apa asas dia? Kita memilih yang kurang mudarat daripada yang mudarat kepada Islam. Kita pilih orang yang kurang bahaya kepada Islam daripada orang yang membahaya kepada Islam. Kalau semua pakat bahaya kepada Islam, dua-dua memang tentang Islam, tak pilih pun tak apa. Kan? Jadi maknanya kita kena tengok hakikat tersebut. Jadi sebab itulah di sini kita kata pada kawan-kawan kita, kita ada siasah masing-masing, ada strategi lah. Kita bukan kata uslub. Uslub ni satu yang kena buat. Itulah dakwah tarbiyah dan jihad tadi. Tapi strateginya, ada orang guna strategi A, strategi B, strategi C untuk buat sesuatu. Jadi oleh kerana kita hari ini sedang dalam peperangan, kita kena gunakan semua strategi. Semua strategi kena guna. Sama ada strategi itu mungkin nampak di luarnya macam tak betul, tetapi sebenarnya dia punya dalam tu yang dikata intinya itu adalah benda untuk menegakkan Islam. Jadi strategi bukannya uslub, bukannya satu yang kena buat sunnah, tapi strategi sahaja. Tapi kita jangan jadikan strategi itu sebagai sunnah pula, tak boleh. Demokrasi adalah syura, sistem syura dalam Islam, tak boleh. Tak sama. Demokrasi dengan syura. Ini syura ni pemilihan, bukan, tak sama. Syura dalam Islam dia ada takwa kat situ, dia ada iman kat situ, dia ada ihsan kat situ, dia ada Quran, ada hadis. Jadi yang ini tak ada. Walaupun bincang-bincang, tapi semua pakat-pakat guna kan undang-undang kepala, undang-undang nafsu itu saja. Jadi demokrasi, adakah demokrasi ini sama dengan sistem syura dalam Islam? Tak sama. Asas tak sama. Jadi kalau kita kata inilah dia, ini keliru. Jadi sebab tu orang yang berada di dalam siasah politik kepartian hari ini wajib dia melihat demokrasi dengan kacamata iman dan Islam dan takwa. Kemudian dia duduk kat situ bukan sebab dia nak berjaya, nak menang, dan akhirnya duduk senang-lenang, dia dah puas hati bila parti dah menang. Tapi sebenarnya dia nak duduk di situ kerana dia nak membina kekuatan umat yang lain yang ada, nak manfaatkan. Sebab tu saya hairan sungguh-sungguh orang yang Islam, yang faham, yang alim, yang berada di situ, kadang-kadang namanya ustaz, namanya tuan guru, tapi bila dah duduk kat situ, dia tak nampak hakikat demokrasi yang sebenarnya musuh dia. Sebenarnya musuh dia. Tetapi dia duduk kat situ, dia puas hati dah dapat jadi menteri. Dia tak fikir pun nak buat apa yang sepatutnya.
Nak memperkuatkan ni NGO Islam ni, banyak ni NGO Islam ni. Panggil NGO Islam. Cuba buat sama-sama apa nak buat ni, nak bina kekuatan umat semula. Tak ada. Saya tak dipanggil, paling kurang lah. Kita ni leke-leke pun, at least kita nampak lah kawan-kawan NGO. Semua pakat merungut belaka. Yang lebih hebat bagi, yang banyak bagi, yang bukan Islam pula. Hak belakang ada Johnny bagi. Masjid kita bagi 10 juta. Hari bagi 30 juta. Jadi masjid semua lembut. Ini macam apa ni? Omar Abdul Aziz pula gitu kan. Dapat pula Omar Abdul Aziz. Sebab apa? Bagi duit lebih. Tak lebih pemikiran otak kepala Muslim ni. Tak lebih macam orang asli yang duduk di pendalaman, yang duduk kat tempat orang tak pernah jumpa orang. Datang orang tu nak ambil undi. Hari ni saya bagi RM50. Boleh. Lepas tu datang besok pula, saya bagi RM100. Kita pilih RM100. Kenapa? RM100 tu bagi lebih. Jadi yang orang Islam kita ni pun nampak bahawa yang ni dulu UMNO bagi tak ada bagi pun. Walaupun Islam pilih ni DAP bagi, PKR bagi. Jadi tentu DAP lebih baik. Dia nampak duit tu. Dia tak nampak hakikat perjuangan yang sebenar bukan dapat duit, bukan dapat BRIM. Kalau kita tengok BRIM tu bagus. Dulu zaman Mahathir tak ada BRIM. Zaman Najib ada BRIM. Zaman Ismail Sabri ada apa? Prihatin. Ini lebih baik daripada dulu. Dia nampak duit tu. Dia tak nampak sistem tu. Itu bagaimana jauhnya kita daripada Quran. Jadi umat ni perlu disedarkan. Jadi sebab tu bila jadi menteri tu, patutnya dia bagi kesedaran. Dia bina kekuatan. Bukan jadi menteri pergi sana sini dengan kereta ada driver, dengan macam-macam gaji tinggi-tinggi. Jadi ini kelemahan kita lah. Kita tak faham hakikat akidah yang hidup tadi. Sebab tu dia bukan usul, dia bukan uslub. Kita kata sunnah. Demokrasi ni bukan sunnah. Demokrasi ni adalah merupakan satu sistem yang dibuat oleh Dajjal, British, untuk menghancurkan Islam. Kita duduk dalamnya. Kalau kita rasa inilah yang boleh membangkitkan Islam atau membina kekuatan Islam, kita tertipu. Sebab pasti kita bergaduh. Contoh kita buat sekarang, parti Islam, parti orang Islam, orang Melayu, berapa pecah, berapa banyak pecah. Lagi banyak pecah, lagi banyak pecah. Nampak macam kuat tapi sebenarnya lemah. Parti-parti yang musuh Islam ni, dia hanya perlukan 15% daripada orang Melayu kita untuk menang. Dan kalau dia menang, kita akan jadi lebih ini lagi lah. Lebih negatif lagi lah, insya-Allah. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jadi kita dah jelaslah bahawa dengan sistem ni kan, memang kita tak larilah daripada jahiliah tu tersebut kan. Jadi kita tengok sekarang ni memang sistem tu sendiri adalah sistem jahiliah. Jadi sekarang ni kita nak tengok konteks ke belakang sikit. Zaman dahulu kan, zaman Rasulullah SAW. Jadi zaman Rasulullah pun ada juga sistem jahiliah kan. Sebelum wujudnya sistem Islam yang Nabi SAW bawa. Jadi macam mana dalam konteks zaman tu kan, Rasulullah SAW ni menghadapi sistem jahiliah tersebut. Dan macam mana kita boleh ambil, orang kata apa, pengajaran ataupun ambil kaedah lah kan, macam mana Rasulullah SAW menghadapi sistem tu. Yang pertama, sistem yang Rasulullah SAW bawa, walaupun nampak ekonomi, walaupun nampak pertanian, walaupun nampak perusahaan, apa pun bidangnya, asasnya iman, asasnya Islam, asasnya takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang paling mulia, siapa yang paling dekat dengan Allah, orang yang paling bertakwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah bekalan yang bekalan takwa. Jadi walaupun apa pun, dia jadi engineer, dia jadi guru, dia jadi petani, dia jadi peniaga, dia jadi apa, semua asasnya itu asas dia. Jadi sebab itulah hari ini asas tu dah tak ada. Kenapa syarikat tu berjaya? Sebab dia dapat kumpul duit yang banyak, untung yang banyak, dia dapat masuk bursa saham. Jadi dia panggil syarikat apa dia panggil? Apa orang syarikat tu kan? Oh, bangga syarikat saya dah jadi. Kenapa bank tu berjaya? Sebab contohnya lah, bank tu dah ada profit banyak, syarikat tu ada profit banyak. Kenapa petani tu berjaya? Kerana petani tu dia boleh
dapat hasil yang banyak contohnya, bangga. Tapi tak ada disebut petani tu berjaya kerana dia paling banyak sedekah, paling banyak infak, dia seorang yang tolong orang, bantu orang, orang kaya yang humble, tak ada. Kalau ada pun ialah kita-kita je, sama-sama kita. Baik, dia sebut kat sini, dan sistem yang dibawa oleh Rasulullah SAW mesti asasnya al-iman dan Islam tadi, yang dibina di atas dasar takwa, di atas dasar yang sebenarnya di situ ada keadilan, di situ ada kita tidak berlaku zalim, seimbang, di situ ada banyak benda-benda yang baiklah, baik. Oleh itu pada hari ini kalau kita nak belajar, kita kena patah balik kepada macam mana Nabi buat. Nabi buat macam mana? Yang pertama sekali mesti Nabi setelah dakwah, mesti ada dakwah. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa lagi lebih baik daripada orang yang mengajak pada Allah. Sebab tu asas politik dalam Islam, asas sistem dalam Islam ini adalah ad-dakwah. Itu nombor satu. Jadi bila kita buat sesuatu, di situ ada dakwah, maka betul dah tu. Kalau kita buat petani, tapi kat situ tak ada dakwah. Tak ada dakwah langsung. Contoh dakwah ni bukan kita ceramah ni. Petani tak boleh ceramah. Dia boleh, bagi petani, dia boleh bantu rakyat supaya bagi makan ke contoh apa sebagainya. Pada masa tu dia berawak, mengajak manusia kepada Allah tadi. Itu pun dah merupakan dakwah. Jadi asas politik ialah dakwah. Jadi bila parti, tak kira parti mana yang Melayu kita ni, dia nak bergerak, dia nak pergi ke rakyat, tapi dalam ni tak ada dakwah, maka dia kosong. Dia tidak mengikuti sunnah. Kemudian bukan saja dakwah, tetapi Nabi juga kita sebut tadi, dia membina kekuatan-kekuatan yang lain, seperti kekuatan ukhuwah, kekuatan bersatu, bukan parti bersatu, kekuatan penyatuan. Penyatuan, takut salah pula. Jadi nak sebut ke sini kan, asas-asas itulah di mana Nabi melaksanakan pentadbirannya, asas-asas tadi. Tapi hari ini tak ada. Dalam NGO sendiri pun dah masuk siasat. Siasat demokrasi dah masuk dalam NGO Islam. Buktinya bila nak pemilihan, dia ada tim dia. Tim ni, tim tu, tim ni, tim tu. Dia tak ada asas kan. Kita kata humble, kita tak nak melantik diri kita sendiri. Mesti kita promote kan. Bagi duit lagi. Pilih saya, pilih saya, pilih saya. Jadi NGO pun berlaku. Kan? Nak pilih jatuh pasal masjid sampai paling-paling kursi. Pernah dengar? Pernah dengar? Sampai paling kursi. Nak pilih jatuh pasal masjid. Kan? Kenapa? Oh, punya masjid tu ada 1 juta, 2 juta dia punya akaun dia. Kan? Jadi hari ni kan, yang dikatakan masjid, yang dikatakan organisasi Islam semua tu, walaupun Islam nampak, tapi asas itu tak ada Islam. Jadi tidak langsung menggambarkan mereka kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Ini kita nak buat. Sebab tu saya serulah kepada tuan-tuan, marilah sama-sama kita combine, gabung. Siapa yang ikhlas, siapa yang berani, siapa yang yakin dengan Allah, siapa yang benar-benar nak membina Islam secara, marilah sama-sama kita buat sama-sama. Kan, kita pun bukanlah satu yang besar, cumanya bila kita faham yang ini, kita nak kembali balik kepada sunnah ni, sunnah yang asas ni, barulah kita kata yang kita buat tu ikut sistem pentadbiran Rasulullah. Jadi bukan kata Nabi hebat, Nabi sebab universiti banyak, ni banyak. Tak, Nabi melahirkan manusia yang mengikut sistem Quran dan sunnah. Dan di sinilah asas kebangkitan dan kemenangan. Sebab itu kemenangan di akhir zaman bukan sebab kita kuat, bukan sebab ekonomi kita hebat, bukan sebab senjata kita banyak, tetapi kemenangan kita di akhir zaman bila semua asas-asas kekuatan yang ada pada kita dengan sunnah tadi, kita akan diberikan bantuan oleh Allah. Kemenangan daripada Allah. Tak lama dah, insya-Allah kita menang. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Jadi pokok dia kita kena kembali bagaimana yang Rasulullah sendiri amalkanlah dalam sistem, dalam semua sistem lah, tadbiran, politik, siasat, semualah. Okey, jadi ni mungkin soalan yang terakhir sebab kita pun dah lewat ni soalan yang agak panas lah, eksklusif di live kita ni. Kalau lihat topik kita hari ni, demokrasi itu demon crazy. Adakah sistem demokrasi ini boleh disalahgunakan jika jatuh kepada orang yang salah, orang yang tidak tepat lah? Adakah dia memberi impact? Boleh Ustaz ulas sikit? Baik, alhamdulillah. Adakah sistem demokrasi boleh menjadi rosak dengan sebab orang yang memimpin tu rosak? Gitu.
Yang pertama, sistem itu sendiri dah rosak. Sistem dah rosak. Contohnya hari ini kita tengok di mana-mana saja dalam dunia ni akan berlaku krisis kepimpinan. Di mana saja. Di Malaysia, okey, kita kata ya, negara yang kita kata jahat tu Israel. Negara haram Israel kita katakan. Negara haram Israel tu pun ada krisis kepimpinan. Netanyahu kan turun daripada Perdana Menteri itu sebab skandal-skandal dan dia pun ada skandal lebih teruk lagi lah daripada Malaysia ni sebenarnya. Sehingga kan salah satu krisis utama dalam kepimpinan politik di Israel yang kita kata Zionis ni ialah krisis Mr. Clean. There is no Mr. Clean dalam politik dia. Tak ada Mr. Clean apa? Bahasa kita kan? Pemimpin yang bersih lah. Yang bersih lah. Tak ada. Itu di Israel. Di negara kita pun lebih kurang sama. Berkali lima. Jadi sebab tu terbukti sekarang ni di seluruh dunia. Yang pertama, sistem itu melahirkan corruption. Sistem itu melahirkan kebebasan yang tidak ada batasan. Isu melahirkan kerosakan. Kan? Yang paling besar sekali melahirkan kekufuran. Jadi itu nombor satu. Jadi apabila sistem itu dah rosak, maka bila orang yang baik masuk ke situ, dia pun rosak juga. Ini secara umum. Baik. Jadi dalam konteks kita hari ini nak tengok pula kita kata orang-orang yang ada di depan kita yang sekarang ni lah ada 4 kelompok yang besar sekali. Barisan Nasional, Perikatan Nasional, Pakatan Harapan dengan GTA, Gabungan Tanah Air. Betul. Jadi kita ada 4 yang besar. Yang lain adalah bebas, gabungan bebas, dulu kat Melaka gabungan bebas. Pakai baju putih semua kan. Jadi ada bebas, ada parti baru lagi yang saya tahu daripada bekas tentera nak buat parti lagi. Ada banyaklah ada parti-parti lagi. Baik, jadi yang pertama sekali kita nak melihat dari sudut kemudaratan yang kita nak kata nak kurangkan kemudaratan tu. Pada pandangan saya, yang pertama sekali kita pilihlah orang ataupun kumpulan yang paling kurang bahayanya, jahatnya pada Islam. Pada Islam. Sama ada pada Islam tu dari sudut Islam tu sendiri ataupun sudut kerja-kerja Islam. Kalau orang tu dia jenis dia membuat benda yang merosakkan amal Islam tadi, itu jangan pilihlah contoh. Ini secara umum lah. Yang kedua, kita pilih ada tak di dalam gabungan itu yang berbahaya kepada pergerakan Islam. Contoh yang sangkut dengan Zionis. Saya tak cakap mana satu sebab agak sensitif lah. Nanti kan dia kata kita ada pihak mana-mana, kita non-partisan NGO ni non-partisan. Kalau NGO ni partisan, dia tak NGO, dia jadi GO je, government kan. Tak N tu tak ada kan. So ni non-partisan. Non-partisan ni kita sebut, kita tahu ada di kalangan parti politik ini yang memang ada kaitan dengan Zionis, Israel dan juga internasional. Maka yang ini bahaya. Yang ini bahaya. Kerana mereka mempunyai matlamat memang nak menghancurkan Islam secara langsung sebab digerakkan. Dipanggil Hadamah. Hadamah Islam, gerakannya nak menghancurkan Islam. Ini jangan pilih lah. Siapa yang mana, nanti perlahan-lahan kita bagi hin-hin lah. Tak nak semua. Jadi mana kalau dia ada kaitan dengan membahaya Islam, jangan pilih. Baik. Oleh itu, maka kita jangan tengok sahsiah peribadi dia, kepribadian dia, persendirian. Contoh, ini apa tipu daya dia kan? Dia bawa ustaz. Ustaz jadi wakil rakyat, jadi calon MP, ahli parlimen. Tapi belakang dia Zionis. Belakang dia Zionis, tapi masa dia gabung, tak nampak lah. Kita nak kena tolong Israel, tapi di belakangnya ada Zionis, ada Israel. Jangan ambil yang tu, sebab walaupun depan ni ustaz, tapi belakangnya itulah yang jadi dia punya kuasanya, dia punya tali-tali tu, puppet tu. Jadi dia bukan lagi individu. Jadi kalau kita nak lebih teliti ni, dia bukan lagi sahsiah kepribadian individu. Maknanya bukan cukup hanya sekadar ustaz aja yang cakap, ataupun orang tu baik tak ada skandal cakap, tapi di belakangnya tu semuanya malakun belaka. Semuanya musuh Islam belaka. Jadi kita tengok tu dia punya sahsiah tu. Jadi daripada 4 blok tadi tu,
Kita kaji mana satu blok tu yang ada musuh Islam, pangkah buang dulu lah, pangkah buang dulu. Tak kira siapa yang ada kat situ. Walaupun yang ada tu orang yang dikatakan kami orang yang bersih dan amanah. Ini bukan parti amanah tak semestinya Jadi walaupun tersebut macam tu, ataupun kita kami orang yang tak nak rasuah. Tak nak rasuah ni. Rasuah ni bukan benda yang paling besar. Yang paling besar ialah pengkhianatan yang ada. Jadi walaupun kita tak rasuah, tapi kita mengkhianat, masalah. Jadi sebab tu kita tengok kalau ada gerakan-gerakan politik ni yang di belakangnya tu ada Zionis, ada Israel. Kita tahu, kita nampak ada bukti-buktinya. Dan memang kita tahu pun kalau kat Malaysia ni siapa. Jadi kita jangan pilih. Bukan kita tak pilih dia sebab katakan ada ustaz apa semua, tapi sebab kita nampak yang kontrol tu siapa. Jadi sebab tu dia buat secara organisasi. Dia bukan secara seorang-seorang. Jadi sebab tu hari ni tuan-tuan dan puan, jangan tengok siapa yang kat depan saja, tengok siapa belakang dia. Kalau tengok depan semua baik belaka, okey semua senyum belaka, dapat duit lagi 100. Tapi tengok siapa ini belakang dia. Jadi sebab tu pada hari ni kita nak sama-sama jadi cerdik sikitlah insya-Allah. Cuma dalam hal ini kita tak bolehlah nak sebut parti mana sebab kita non-partisan kan. Tapi ciri-cirinya dan sebagainya insya-Allah nanti bila sampai waktunya nanti kita akan keluarkanlah panduan-panduan secara detail sikitlah gitu. Contoh manifesto. Kan tengok manifesto dia macam mana. Tapi semua boleh tipu belaka. Bukan kitab suci kan. Jadi sebab sistem tu sendiri mudah ada rosaan. Jadi itulah lebih kurang wallahu alam. Okay, baik. Jadi alhamdulillah itu antara soalan-soalannya pada hari inilah. Jadi kita dapat lebih jelas lah berkaitan demokrasi itu demon crazy. Macam mana boleh kaitkan dengan demon crazy kan, setan gila. Jadi pada hari ini kita hanya fokuskan kepada masalah dan juga apa dia punya isunya lah kan. Yang hari ini yang kita nampak kan, demokrasi ni kan, macam mana kita kata menekan rakyat, macam mana kita kata ianya sistem jahiliah dan sebagainya. Jadi alhamdulillah kan, hari ini kita dapat lebih banyak dan lebih jelas lah kan berkaitan ni. Jadi insyaAllah pada live yang seterusnya kan, ada episod 2 kan. Episod 2 ni kita nak cakap tentang solusi pula kan Cik D. Betul. Okey. Jadi sebelum kita nak tangguh majlis kita pada malam ni, saya nak minta Ustaz beri sedikit konklusi lah kan, berkaitan topik kita demokrasi tu demokrasi. Sedikit sajalah kan konklusi. Baik, yang pertama sekali kita kena faham kita berada dalam pemerintahan mulkan jabariyat. Ini yang disebut oleh Nabi SAW. Confirm, jelas hadis sahih. Bila kita dalam satu kepimpinan yang diktator, kita dipaksa untuk ikut sistem mereka. Sistem mereka ni sistem yang tidak ada asas iman, tidak ada asas akidah, tidak ada asas Quran, tidak ada asas-asas yang kita yakin itu at-taqwa. Jadi bila kita faham yang ini, maka kita melihatlah setiap yang berlaku dengan kacamata iman, dengan kacamata dengan basirah. Kita baru kita nampak, oh rupanya ni penipu, banyak penipu, banyak pelakon. Sebab tu pelakon jadi model lagi ni. Baik. Bila yang itu, maka kita perlu ada ilmu, meningkatkan kefahaman kita tentang wakat, tentang realiti. Jadi kita kena faham realiti. Bila kita faham realiti yang berlaku, baru kita nampak dia tak lampau, dia tak nama dah konspirasi. Pakatannya tak lama dah, dia jadi fakta-fakta yang kita dah asaskan oleh Al-Quran dan Sunnah. Oleh itu saya menyeru, marilah sama-sama kita mendalamkan ilmu kita, kefahaman kita insya-Allah, supaya kita tidak tertipu dalam sistem yang ini. Sebab insya-Allah tak lama lagi kita akan ada kebangkitan, dan kebangkitan itu insya-Allah akan membebaskan kita. Cuma kita tak tahulah kita bangkit sama Islam ke kita bangkit bersama jahiliah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk istiqamah dengan iman, Islam dan perjuangannya insya-Allah. Okey. Bismillah. InsyaAllah Ustaz. Bismillah. Okey. InsyaAllah Ustaz, terima kasih atas konklusi tadi kan, berkenaan topik kita pada malam ni kan, demokrasi itu demokrasi. Jadi alhamdulillah kita sampai dah pada penghujung rancangan, dah macam rancangan TV kan. Penghujung rancangan
sembang koopirasi kita kan. Topik kita pada malam ni sangat-sangat panas kan. Tapi kita dapat penjelasan yang alhamdulillah dapat, insya-Allah lah dapat diterima oleh viewer-viewer kita pada malam ni di live group Ustaz Nur Azman dan juga di group page FB page Ansar Malaysia. Jadi yang dekat dalam group Ustaz Nur Azman, jangan lupa follow FB page Ansar Malaysia. Okey, insya-Allah sebelum kita nak tangguh, kita nak minta Ustaz bacakan doa Rabitah untuk penutup lah, insya-Allah ni. Kalau kita bayangkan wajah-wajah, kita bayangkan anak-anak kita, keluarga kita, suami isteri kita, bayangkan juga semua sahabat-sahabat kita daripada pelbagai tempat kumpulan. Juga bayangkan daripada kawan-kawan parti politik kita, terutamanya yang ikhlas, yang ada dalam parti-parti Islam, yang ada dalam parti-parti Melayu yang ada. Kita doakan supaya mereka semua juga mendapat apa yang kita doakan, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik. Fa'athik Allahumma rabitataha wa adimuddaha wa ahdiha subulaha wa amla'aha binurika alladhi la yakhbu washrah صدورها بفيض الإيمان بك وجمل التوكل عليك وأيها بمعرفتك وأمت على شهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, kelemahan kami, ampunkanlah segala keaiban kami, ampunkanlah segala perkara-perkara yang kau murkai yang ada pada kami. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith. Jadikanlah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk mengislah diri kami, memperbaiki akidah iman kami, akal dan pemikiran kami, membina kesedaran dan kefahaman kami dengan sesuatu yang bersih, ya Allah, sesuatu yang kau redai, ya Allah. Jauhkanlah kami dari segala perkara-perkara yang mengelirukan kami, yang menjadikan kami lalai dan leka dan hidup bersama dengan maksiat dan mungkar. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami untuk bersama-sama mengeratkan ukhuwah dan kasih sayang sesama kami, hidup bersama dengan perjuangan dan kebangkitan Islam bersama-sama dengan mereka yang kau redai, ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala jihad fi sabilik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ya Allah, ampunkanlah kelemahan kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk terus istiqamah di atas jalan dakwah, tarbiyah dan jihad fi sabilillah. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin rabbil alamin. Alhamdulillah. Jadi kita dah sampai ke penghujung rancangan kita pada malam ini. InsyaAllah moga-moga viewer-viewer dan juga hadirin yang ada dalam sesi live hari ini, dan moga-moga mendapat keberkatan daripada Allah SWT dan diberi kefahaman lah daripada apa yang kita dapat hari ini. Dan insyaAllah kita tangguh majlis kita dengan tasbih kifarah dengan surah Wal-As. Subhanallah bihamdihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa alladziina. Allah. Jadi kita bertemu dalam live yang seterusnya. Stay tune. Setiap hari Rabu sembang koopirasi. Kita tengok pula apa topik seterusnya minggu depan, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.